Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Saya Dr. Nalina Balakrishnan, seorang pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Tenggara 2 di Pejabat Kesihatan Daerah Mersing. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang satu program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan sejak Oktober 2005 sebagai satu komponen program pengurangan kemudaratan, iaitu program rawatan terapi gantian metadon. Program ini dilaksanakan bagi menangani isu penagihan dadah jenis opioid di negara kita, seterusnya menurunkan jangkitan HIV di Malaysia. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang program rawatan terapi gantian metadon ini, kita perlu tahu apa itu metadon. Metadon adalah sejenis ubat sintetik yang mempunyai kesan yang sama seperti dadah yang sering disalahguna seperti heroin ataupun morfin. Ia boleh diambil secara oral, iaitu melalui mulut. Kebaikan metadon adalah ia menghalang kesan euforia dan sedasi daripada opioid. Dia juga mengurangkan keinginan untuk penagih kembali mengambil dadah jenis opioid ini. Ia juga melegakan gejala tarikan opioid kerana mempunyai kesan yang sama seperti heroin ataupun morfin dan mencegah tanda-tanda pengunduran, iaitu dikenali sebagai withdrawal symptoms yang sering dialami oleh mereka yang ingin berhenti daripada mengambil dadah. Dengan ini penagih dadah dapat kembali bekerja dan menjalani hidup seperti biasa. Metadon ini hanyalah perlu diambil dalam dos yang kecil kerana ia boleh bertahan dalam tempoh sehari dan sifatnya yang mudah diserap, membantu dalam pengurangan gian seorang penagih terhadap dadah jenis opioid. Antara objektif program rawatan terapi gantian metadon yang dilaksanakan oleh kementerian ini adalah untuk meningkatkan kesihatan mental dan fizikal seorang penagih kerana membantu penagih dadah berhenti mengambil dadah. Ia juga secara tidak langsung dia meningkatkan keupayaan sosioekonomi pesakit dan membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan. Kerana kita dapati antara cabaran yang terbesar dalam mengurangkan penagih dadah dalam memendung penagih dadah di negara kita adalah peluang pekerjaan, kerana kebanyakan mereka tidak mendapat peluang pekerjaan kerana sifat mereka yang gian terhadap opioid dan sering tidak fokus dalam suatu pekerjaan. Dengan ini kejadian jenayah di negara kita dapat berkurang dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Antara objektif utama kita menjalankan program rawatan terapi gantian metadon ini adalah untuk mengurangkan jangkitan penyakit bawaan darah seperti HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Ia juga seperti yang saya telah terangkan tadi, adalah mengurangkan penyalahgunaan opioid di kalangan penagih dadah di Malaysia. Ia juga mengurangkan kejadian relapse yang membantu penagih untuk terus berhenti bergantung kepada dadah jenis opioid, dan ia juga mengurangkan kegiatan jenayah yang sering dilakukan oleh penagih dadah untuk mendapatkan duit untuk membeli darah jenis opioid ni. Siapakah yang layak mengambil metadon di klinik kesihatan mereka adalah yang berumur 18 tahun ke atas. Sekiranya berumur 18 tahun ke bawah, mereka perlulah mendapatkan kebenaran daripada waris, dan waris perlu hadir setiap kali rawatan diberikan. Mereka juga yang penagih dadah jenis opioid, dan mereka mestilah memberi persetujuan secara bertulis, dan surat persetujuan akan ditandatangani oleh setiap pesakit yang ingin mengikuti rawatan program terapi gantian metadon ini. Mereka yang tidak layak adalah mereka yang menagih dadah bukan jenis opioid seperti syabu, ais, ketum dan lain-lain. Mereka yang mempunyai penyakit mental yang tidak terkawal dan kegagalan fungsi hati yang teruk, serta yang mempunyai hypersensitivity kepada metadon dan penagihan yang kurang daripada setahun adalah mereka yang tidak berlayak untuk mengikuti program rawatan terapi gantian metadon kerana metadon ini sendiri mempunyai kesan sampingan yang perlu dipantau oleh setiap pegawai perubatan. Jika anda atau ada ahli keluarga anda rakan anda yang memerlukan bantuan rawatan, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti, di mana mereka boleh boleh berkunjung ke mana-mana klinik kesihatan di seluruh Malaysia dan berjumpa dengan pasukan rawatan program metadon di setiap klinik, di mana yang terdiri daripada pakar perubatan keluarga, pegawai perubatan, pembantu pegawai perubatan, pegawai farmasi, pembantu perawatan kesihatan dan juga kaunselor. Antara peranan pasukan ini adalah untuk menjaga kerahsiaan pesakit, memastikan pesakit mendapat rawatan yang sewajarnya dan memastikan pesakit tidak diberi layanan dengan stigma.
Kedua, kes akan didaftarkan oleh pembantu pegawai perubatan ataupun pegawai perubatan itu sendiri. Pemeriksaan fizikal yang terperinci akan dilakukan oleh pegawai perubatan sebelum memulakan rawatan terapi gantian ini. Ujian saringan dan pemantauan HIV, hepatitis B, C dan tuberkulosis serta ujian fungsi hati serta urine test akan dilakukan secara berkala sepanjang program rawatan ini. Rawatan susulan adalah amat penting untuk setiap klien metadon untuk diikuti kerana untuk memantau kesan sampingan terhadap metadon sekiranya dos yang diambil adalah terlebih atau terkurang. Antara kesan sampingannya ialah mengantuk, peningkatan berat badan, rasa loya dan muntah, peluh berlebihan, gian kepada heroin sekiranya dos yang diambil adalah tidak mencukupi, keletihan, sembelit dan insomnia. Kita ada dua cara kita bagi rawatan metadon ini di setiap klinik kesihatan iaitu secara DORS ataupun DBB. DORS ataupun DOT ialah dikenal sebagai Direct Observe Therapy di mana setiap klien perlu hadir setiap hari ke klinik kesihatan untuk mengambil metadon mereka di bawah pengawasan dan pemantauan pegawai farmasi ataupun pegawai perubatan. Manakala DBB iaitu dos bawa balik diberikan setelah pertimbangan dibuat oleh pegawai perubatan dan juga pegawai farmasi kepada pesakit-pesakit yang stabil dan menunjukkan disiplin yang baik sepanjang proses rawatan. Kriteria memberhentikan pesakit boleh diberhentikan daripada program ini sekiranya mereka mengganggu serta mendatangkan sebarang kecederaan kepada warga klinik ataupun pesakit mengeluarkan kata-kata kesat secara berulang kali ataupun mengunggut mana-mana pihak dan mengganggu keharmonian klinik. Selain daripada itu, sekiranya pesakit didapati menjual dan melakukan aktiviti mengedar dadah di kawasan klinik akan terus diberhentikan daripada rawatan terapi gantian metadon ini. Berikut adalah sedikit sebanyak tentang program rawatan terapi gantian metadon di klinik-klinik kesihatan yang terdapat di Malaysia. Untuk maklumat yang lebih lanjut dan gambaran yang lebih sempurna, bolehlah berkunjung ke mana-mana klinik kesihatan dan berjumpa dengan pasukan program rawatan terapi gantian metadon di klinik tersebut untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Usaha murni dan kerajaan Malaysia dalam mengurangkan kemudaratan ini haruslah diperkukuhkan, diberi sokongan oleh kita dalam pelbagai bentuk supaya komitmen negara mengakhiri AIDS pada 2030 dapat dicapai. Sekian, terima kasih.